Yang Berhormat Kota Samarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada frontliner kesihatan yang begitu komited dalam menangani pandemik COVID-19. Saya terus kepada butiran 00904 pejabat dan jabatan kesihatan. Di daerah Semerahan, Klinik Kesihatan Kota Semerahan dan pejabat kesihatan bahagian Semerahan berada di blok bangunan yang sama yang mempunyai keluasan kira-kira 0.56 ekar. Berdasarkan tinjauan dan komen masyarakat dan media sosial, hampir setiap hari keadaan klinik Kota Semerahan sangat sesak sehingga pihak klinik terpaksa mengatur jadual-jadual pesakit mengikut temu janji bagi memastikan bahawa pesakit tidak bersesak-sesak dan terpaksa menunggu lama. Seorang pesakit terpaksa menunggu sehingga 5 jam sebelum tiba giliran bagi menerima rawatan. Saya percaya perkara ini boleh diatasi sekiranya blok bangunan Klinik Kesihatan Kota Semerahan digunakan sepenuhnya untuk tujuan rawatan dan konsultasi perubatan. Manakala bahagian pentadbiran PKD dan PKB bahagian Semerahan perlu diletakkan di blok bangunan lain. Sehubungan itu, saya mencadangkan agar pihak kementerian supaya membina blok bangunan tambahan baru di kawasan klinik Kota Semerahan yang masih lagi mempunyai ruang supaya kesesakan pesakit dari daerah Semerahan yang berpopulasi seramai kira-kira 100,000 penduduk yang bergantung harap kepada perkhidmatan klinik kesihatan di Kota Semerahan. Datuk Pengerusi, seterusnya saya merujuk kepada butiran 0200 Pengimejan dan Notik. Pada 22 November 2017, saya pernah membawa ke perhatian Dewan Yang Mulia ini berkenaan usaha mewujudkan perkhidmatan X-ray di Klinik Kesihatan Asajaya. Ketika itu saya dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah memberi kelulusan peruntukan bagi membawa perkhidmatan X-ray di daerah Asajaya. Namun sehingga kini perkhidmatan X-ray di Klinik Kesihatan Asajaya menjadi tanda tanya dan belum lagi diwujudkan. Keperluan perkhidmatan X-ray ini bukan saja untuk pengesanan segera punca-punca penyakit ataupun seumpamanya, namun ia juga diperlukan oleh bakal-bakal siswazah yang melanjutkan pengajian ke universiti dan mereka yang bakal menerima perkhidmatan di sektor awam maupun swasta. Oleh itu, saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan perkara ini. Datuk Pengerusi, seterusnya saya merujuk butiran 02100 nefrologi untuk makluman Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak merekodkan 3,317 pesakit buah pinggang di Negeri Sarawak pada tahun 2019. Saya juga dimaklumkan bahawa seramai 1,183 orang pesakit menjalani hemodialisis di pusat rawatan kerajaan, 702 di pusat rawatan swasta dan 1,035 orang di pusat rawatan yang dikendalikan oleh badan-badan kerajaan NGO. Saya menjangkakan hampir separuh pesakit buah pinggang di Sarawak akan mengalami kesulitan kerana sejak tahun lalu dilaporkan bahawa beberapa pusat dialisis yang dikendalikan NGO dan swasta khususnya di daerah Serian, Semerahan dan Kuching sudah tidak beroperasi dan hal ini sudah tentu akan lebih merosot sejak tercetusnya pandemik COVID-19 Mac yang lalu. Sehubungan itu saya mohon pertimbangan daripada pihak kementerian supaya pusat hemodialisis turut diadakan di klinik Semerahan dan juga di Asajaya. Datuk Pengerusi, saya terus kepada butiran 02000 perubatan. Bilangan penjawat pada tahun hadapan dianggarkan seramai 100,053,642 orang berbanding pada tahun ini seramai 100,053,412 orang dengan pertambahan sebanyak 230 orang untuk perkhidmatan perubatan. Walaupun belanjawan untuk butiran ini menyusut sebanyak 2.90 bilion,
Tetapi saya percaya bahawa komitmen kerajaan untuk sektor kesihatan tinggi menerusi usaha mewujudkan beberapa dana khas bagi menghadapi COVID-19 dalam tahun ini. Sehubungan itu, saya mohon agar pihak kementerian mempertimbangkan supaya doktor, jururawat dan petugas-petugas kesihatan khususnya yang berkhidmat dengan penuh komitmen bagi memerangi COVID-19 yang kini berkhidmat secara kontrak agar diserapkan masuk ke perkhidmatan awam dengan lantikan secara tetap. Difahamkan kini terdapat 3,899 petugas kesihatan ambulan baru berkhidmat secara kontrak, tidak termasuk petugas-petugas yang dilantik sejak sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Jelun.